Allah sebut ni, ada ulama sebut berdasarkan dalilnya, ketika mana orang yang terakhir dia ni masuk syurga. Siapa yang terakhir masuk syurga? Orang yang disebut sebagai ahli neraka. Dia boleh masuk syurga, tapi syarat dia jangan syirik kepada Allah. Dosa mana dosa? Dia berzina ke, dia membunuh ke, Allah ampun dosa dia dengan apa? Diazab terlebih dahulu. Dan apabila selesai habis dosa dia diampunkan dan Allah Ta'ala menggantikan dengan pahala, maka dia dapat masuk syurga. Dia keluar daripada pintu neraka, tuan-tuan. Kemudian Allah kata fadkhuluha, masuk kamu ke dalam syurga. Dia berhenti, tuan-tuan, disebutkan. Berhenti, dia tanya, ya Allah, betul ke ni? Allah kata masuk. Dia mau tak saya masuk ke? Nak. Saya, ya Allah, saya rasa malu. Pasal apa? Saya orang yang terakhir. Masuk, kata Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi yang manfaat, wa min qalbin hati yang tenang dan khusyuk, wa min nafsin, ya Allah, jauhkan kami daripada nafsu yang tidak pernah cukup dan puas dengan nikmat dunia yang sementara, wa min da'watin, ya Allah, terimalah doa dan amal ibadah yang kami lakukan, ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, al mujahidin wal mustada'afin, ikhwanina fi Palestin wa fi Gaza wa fi biladil muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in alladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum ajma'in. Bahagia Tuan Pengurusi Haji Zakaria, Tuan Nazir, Tuan Imam Bilal, EJK Masjid Batu 10 Ceras, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Taala untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, di mana saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Radhi Rejab, sahabat saya, guru saya, kerana dia ada masyaqqah. Jadi dia sampaikan salam kepada tuan-tuan semua dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tajuk kita pada pagi ini berkaitan dengan iaitulah hikmah daripada ujian yang Allah tak
Ta'ala takdirkan, ujian yang Allah Ta'ala berikan, ujian ataupun musibah ataupun disebut sebagai bala. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ketiga-tiga perkataan. Yang pertama iaitulah musibah. Di dalam ayat ma asaba min musibatin faminallah, tidaklah, kata Allah, Allah menafikan ma. Di dalam ayat itu Allah sebutkan peringatan ataupun sebagai kepada kita reminder. Tidaklah, kata Allah, ma ni dia ada banyak. Yang pertama dia panggil ma istifham, tanya, apa tu? Masmuka, apa nama kamu ataupun siapa kamu. Yang kedua ma yang membawa kepada maksud tidak, bukanlah ataupun tidaklah, yakni menafikan satu-satu perbuatan ataupun satu berita itu tidaklah, kata Allah. Tidaklah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku jadikan manusia dan jin. Tidaklah aku jadikan. Makna tujuan Allah kata bukanlah tujuan yang lain, melainkan apa? Illa liya'budun, untuk beribadat kepada Allah. Jadi dia panggil apa? Ma tu nafi. Dan ma juga dia bawa maksud, dia panggil ma ya'ni al-mausul, yang menceritakan. Sekian ma, iaitulah apa, yang mana. Itu dia panggil al-mausul. Jadi wa ma asaba min musibatin, kata Allah, ma tidaklah menimpa musibah. Perkataan musibah, kenalah musibah. Orang kata ni musibah ni banjir, orang kata musibah ni penyakit. Itu dia panggil asaba, yang ditimpa. Di dalam ayat yang lain berupa bentuk ujian ataupun takdir juga disebut sebagai bala. Bala juga adalah ujian. Contoh ayatnya, allazi khalaqal mauta wal hayata, surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita membaca pada setiap malam surah Al-Mulk ni. Di dalam ayat yang kedua, di mana Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita, tidaklah, kata Allah, Allah Ta'ala menciptakan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang pertama Allah sebut khalaqal mauta, dia Allah Ta'ala yang menciptakan kematian. Nah, mati ni ujian. Tiap-tiap hari orang mati. Pasal apa kita tak mati? Allah Ta'ala ciptakan kematian. Ada kematian, ada kehidupan. Ada beranak, ada kahwin, ada mati, ada beranak. Sampailah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Allah kata apa? Liyabluwakum, tujuan dia untuk menguji. Bala ni makna dia testing, ujian. Untuk uji, test. Test ni apa? Berjaya ataupun gagal. Tu lah. Anak kita ambil test periksa, test motor, test kereta, test periksa SPM. Esok lusa SPM. Cucu tak ada anak dah kot, cucu Ustaz. Cucu ambil SPM. Ujian bagi dia. Ujian juga bagi mak dan ayah dia. Kerana apa? Kerana berupa bentuk kegagalan atau kejayaan. Sama ada berjaya ataupun gagal. Dan periksa-periksa di dunia ini, ujian, tidaklah dikira gagal ataupun berjaya lagi. Selagi mana kita ini tidak berjaya menapak kaki kita nak ke dalam syurga Allah, itulah dikira sebagai kejayaan yang sebenarnya. The actual success, kata Allah di dalam ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul
maut. Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan Allah, yakni kematian. Setiap yang bernyawa, malaikat maut pasti menjengah dia. Pasti akan datang kepada dia, lambat ataupun cepat. Bila masanya tuan-tuan, ibu ayah, wallahu a'lam, tak tahu bila bersedia. Wa innama, sesungguhnya, tuwaffawna ujurakum, Allah Ta'ala akan menyempurnakan. Sesudah kita meninggal dunia, kata ulama, Allah memberikan kesempurnaan di dalam apa yang kita lakukan. Sempurna. The perfect. Dia panggil redeem. Punishment. Perfect. Allah bagi sempurna balasan. Kalau dulu dia kerja sebagai tukang basuh, tukang cuci, nampak biasa je, gaji 1,200, gaji 100, 1,100, gaji 800. Orang kerja duduk atas kerusi, duduk depan komputer di kantor-kantor, tapi kerja gaji besar. Itu dia panggil tidak sempurna. Tetapi di sisi Allah sempurna. Sempurna. Zarratin, walaupun sebesar zarah, Allah akan nilai semua. Sebab itu ada disebutkan cerita, ada seorang hamba Allah Ta'ala bertanya, menyoal ataupun hisab amal dia, daripada mana datang rezeki, ke mana umur yang kita telah habiskan menuntut ilmu ke tidak, amal daripada ilmu, amal ke tidak. Satu batang satu kayu, dia panggil satu ranting, ada kata celah gigi, dia punya yang cungkil gigi. Allah tanya, selama lebih kurang 40 tahun. Soal tentang kayu lah. Itu belum lagi soal tentang apa yang daripada mana kita dapat. Kerja dulu, makan rasuah ke tidak. Sesen Allah akan kira. Allahu Rabbi. Itu bila kita fikir, bila kita renung, tuan-tuan dan puan-puan, menyebabkan kita ni kembali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan persiapkan dengan bekal yang sepatutnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum, Allah akan memberikan balasan ajr, ujur, yakni pahala, ganjaran yang sempurna pada kamu ketika mana hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, apa yang jadi bila hari kiamat? Maka jawabnya, siapa yang berjaya, faman, yakni siapa-siapa sahaja, zuhziha 'anil nar, yang terselamat daripada neraka, escape. Lalu titiang sirat lepas siung, laju gila, selamat masuk syurga, makna dia tak masuk neraka. Faqad faz. Ada orang nama Faiz, ada orang nama Fawaz. Fawaz ni jamak, Faiz. Sampai bubuh travel pun nama Faizin. Tu dia. Bukan nak promote lah tuan-tuan. Sampai bubuh nama Faiz, Fawaz, Faizin. Apa makna dia? Berjaya. Belum dikira berjaya. Sekalipun di dunia rumah dia besar, gaji dia banyak, hidup dia senang lenak, belum berjaya sehingga dia menangkah kaki dia, tapak masuk dalam syurga. Alhamdulillah, buka saja pintu syurga, Allah kata udkhulu, masuk, dialah orang yang berjaya. Itu dia. Lah ni tak ada lagi orang yang gagal, belum ada orang yang berjaya. Namun orang yang berjaya Allah sebutkanlah. Ada orang yang telah berjaya disebutkan di dalam Al-Quran. Siapakah mereka? Iaitulah dalam beberapa ayat Allah cerita golongan sahabat, dia panggil. Dia tak sebut sahabat Al-Quran, disebut apa? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Faham makna siapa muhajirin ni? Siapa dia? Orang yang duduk di Mekah.
Yang berhijrah ke Madinah, hak tu yang pertama, muhajirin. Kita kalau berhijrah daripada kampung, daripada Kedah, daripada Perak, Johor, mari duduk KL, dia tak panggil hijrah tu. Itu hijrah di sudut zaman sekarang kerja. Tapi muhajirin yang Allah sebut ni adalah khusus bagi orang yang duduk pada zaman sahabat, zaman Nabi. Dia panggil as-sabiqun, yang dulu. Al-awwalun, yang awal. Pioneer, tuan-tuan. Minal muhajirin, 313 tu. 313 tu yang berhijrah, yang duduk dalam perang Badar tu, hak tu sempurna. Allah kata apa? Allah redha mereka, confirm syurga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dapat title radhiyallah, besar tuan-tuan. Besar daripada title Datuk Seri. Besar daripada title apa? Tan Sri. Bapak besar. Pasal apa? Pasal Allah redha. Besar daripada title dai. Besar daripada title yang manusia bagi. Pasal Allah bagi. Radhiyallahu anhum. Pasal tu bila kita sebut nama sahabat, belakang dia kita sebut apa? Radhiyallahu anhu. Tu. Sebut, kena sebut. Pasal apa? Allah pun sebut. Radhiyallahu. Ni bukan komik ni, Al-Quran. Allah sebut. Al-Quran ni, dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Yang pertama. Yang kedua, golongan disebut sebagai muhajirin. Yang kedua, al-ansar. Ansar apa ya? Orang yang duduk di Madinah, yang menyambut kedatangan orang-orang muhajir. Welcome. Ya ayyuhal makkiyah. Wahai orang Mekah, selamat datang. Kami sedia tolong. Dia panggil al-ansar. Yang awal tu tuan-tuan, Allah sebutkan allazina tabauhum. Ada juga orang yang duduk di Mekah tapi tak beriman. Ada juga orang yang duduk di Madinah tapi tak beriman. Dia tidak dikira sebagai radhiyallahu anhum. Jadi mereka ni golongan yang terbaik. Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian yang begitu banyak. Ujian dengan ujian yang besar. Di kalangan manusia yang diuji ni antaranya adalah nabi-nabi, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, orang-orang yang soleh diuji mesti kena uji. Kita beli kereta pun, kita beli kereta nak test, tengok kereta ni boleh pergi jauh mana. Dia panggil test drive. Bawa dulu cik, bawa dulu. Tapi bawa saya kena duduk sebelah. Saat lagi bawa tak duduk sebelah, lari balik terus. Tak lagi. Jadi kena test dulu ni. Nak tengok ni ujian-ujian lepas ke tidak. Jadi adalah dia panggil testimoni, pelanggan. Jadi kalau di dunia pun begitu, bahkan di hari akhirat lagilah Allah Ta'ala uji kita untuk nak diberikan satu balasan yang begitu besar. A'addallah lahum jannatin. Nak bagi apa? Syurga. Allah Ta'ala nak bagi kepada kita kediaman. Allahu Rabbi sebut pasal syurga ni, kita tak boleh bayang lah. Ma la ainin ra'at. Tak boleh bayang dengan mata. Ainun, mata tak pernah tengok. Di tempat, di dunia ni, mana yang paling seronok tuan-tuan? Mana yang paling seronok? Tuan-tuan lah saya tanya. Di mana tuan-tuan pergi seronok? Seronok gila ustaz tempat ni. Mana? Haji, mana pergi yang paling seronok? Tanya tak jawab, Allah belat lah. Orang tanya ni, mana pergi tempat yang seronok? Kelang, masjid. Oh, Kemah Kemih, masjid boh. Seronok ke duduk masjid? Insya-Allah. Pergi mana? Legoland. Pergi mana? Perth, Australia. Seronok dah, pasal cantik. Dubai hari ni. Orang ada duit pakai pergi Dubai tuan-tuan. Seronok tak kira. Tak tuan-tuan. Tu baru dunia. Pernah tengok syurga? Tak pernah tengok. Masya Allah.
Dalam kitab Al-Hikam Syarah Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, Allah sebut ni, ada ulama sebut berdasarkan dalilnya, ketika mana orang yang terakhir dia ni masuk syurga. Siapa yang terakhir masuk syurga? Orang yang disebut sebagai ahli neraka. Dia boleh masuk syurga, tapi syarat dia jangan syirik kepada Allah. Dosa mana dosa? Dia berzina ke, dia membunuh ke, Allah ampun dosa dia dengan apa? Diazab terlebih dahulu. Dan apabila selesai habis dosa dia diampunkan dan Allah Ta'ala menggantikan dengan pahala, maka dia dapat masuk syurga. Dia keluar daripada pintu neraka, tuan-tuan. Kemudian Allah kata fadkhuluha, masuk kamu ke dalam syurga. Dia berhenti, tuan-tuan, disebutkan. Berhenti, dia tanya, ya Allah, betul ke ni? Allah kata masuk. Dia mau tak saya masuk ke? Nak. Saya, ya Allah, saya rasa malu. Pasal apa? Saya orang yang terakhir. Masuk, kata Allah. Dia pun sampai depan pintu, dia patah balik. Dia patah balik, dia tengok, ya Allah, saya malu. Pasal apa? Allah tanya, saya rasa malu sangat, rasa hina. Tunduk kepala dia, ru'usihim inda rabbihim, di sisi Allah. Allah kata, wahai hambaku, aku telah redha kepada kamu, masuklah. Kali yang ketiga baru dia masuk. Sebab dia rasa malu, tuan-tuan, lambat. Orang lain masuk habis dah, dia lambat, dia orang tak akhir. Macam kita pergi kenduri kahwin. Kenduri kahwin habis pukul 4. Kita pergi pukul 4 suku. Gagah nak masuk. Abang, kita patah pergi makan kedai mamak. Pasal apa? Pasal malu tu. Dia bukan pasal nak makan tu. Makan tu tak ada hal. Tapi pasal malu tu. Tapi kalau orang yang kita kenal, pergi masuk lah. Pasal apa lambat? Jam tadi. Dia rasa perasaan tu di dunia. Malu tu dia melebihi. Takut tu melebihi daripada malu. Malu ni tak malu sungguh. Allah Ta'ala kata masuk, dia pun masuk tuan-tuan. Masuk, buka pintu. Subhanallah. Dia diberikan dengan, dia panggil pedang. Orang lelaki ni dia dapat pedang. Pedang dia ni tuan-tuan disebutkan dalam kitab. Dia punya bekas simpan pedang ni, macam sarung dia tu. Dia punya nilai dia lebih daripada 10 kali dunia dan seisi dengan dia. Nilai harga sarung pedang tu lebih daripada dunia. Allahu Rabbi, tak tahu berapa berjuta ni harga, bukan juta dolar lah, tak ternilai. Dia masuk dia tengok syurga dia. Orang yang masuk syurga yang terakhir, syurga dia lebih besar daripada dunia dan seisi dengan dia. Tak pernah tengok lagi macam tu. Tu kita tak royak lagi pasal kita tak sebut tentang apa? Tak sebut lagi tentang usia. Usia ni dia tak tua. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kekal muda. Wildan ni makna dia, ulama kata dia remaja. Lebih kurang umur 20, 30, muda. Ya Allah. Lepas tu pula dapat pasangan. Dia tengok pasangan dia. Kalau suami isteri masuk syurga, isteri dia akan jadi ketua bidadari. Tengok ni, muka cantik. Esok tengok, nak cantik lagi daripada hari ni. Disebutkan. Kita tengok hari ni cantik. Tengok 10 tahun depan, gigi rongah. Nak pergi pasal apa? Itu dunia. Tu kita sebut nikmat-nikmat ni yang Allah sebutkan. Bukan apa? Kita nak bagi faham dulu betapa besarnya anugerah daripada Allah untuk nak masuk tu, untuk nak dapat tu, nak tahsil tu, ya kena apa? Kena lepas dulu ujian di dunia. Hikmah. Hikmah daripada apa? Daripada ujian Allah. Ini tadi soalan. Tajuk tu kira soalan lah. Faham soalan, faham jawapan. Jadi yang pertama hikmah. Hikmah ni banyak. Banyak hikmah, mana boleh nak sembang hikmah sejam. Tak boleh boh. Sejam ni tak cukup. Mukadimah ni pun baru nak masuk tajuk, tak masuk lagi. Ni baru nak masuk tajuk.
Ha, Allah baru masuk ke habis pukul berapa? Tak ada kat Zuhur habis, insya-Allah boleh tak? Boleh tak Haji kat Zuhur habis? Ha, tak boleh lah, muka pun ketak dah tengok. Aku lapar dah ni. Ha, kuih sebelah kita habis lah, tak lama. Hak mana dan kita sentuh. Banyak. Di antara kitab yang kita boleh tengok. Ha, bila nak mengaji bab-bab hikmah, ujian, sabar ni, dia duduk dalam mana? Najah, dia duduk dalam ilmu mana? Akidah ke, fiqh ke, tasawuf? Ha? Haji, duduk dalam ilmu mana? Duduk dalam ilmu mana? Akidah ke, fiqh ke, tasawuf? Sabar ni, sabar. Ha, bab mana? Tasawuf. Bab dalam tasawuf, sabar. Buka bab sabar dalam tasawuf. Semayang dalam bab mana? Fiqh, kena tahu bahagian. Oh ni tak tahu mana kepala, mana ekor. Belakang Ustaz, belakang kena tahu. Ini pengajian kuliah apa? Tafsir. Tafsir apa pengajiannya? Fiqh apa pengajian dia? Fiqh pasal hukum hakam. Bab tasawuf ni bab hati. Dia duduk dalam ilmu apa? Sabar, redha. Tu kita mengaji fiqh semayang tapi tak sabar. Makna belum memahami makna tasawuf. Semayang tapi tak kena Allah, akidah tak apa mantap. Ngaji sifat 20, sifat 50, sampai 50. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang wajib, yang mustahil bagi Allah, berapa dah? 40. Yang harus bagi Allah, 1. Yang boleh harus bagi Allah mengada dan mentiadakan, 1. Jadi berapa? 41. Yang wajib bagi Nabi ada berapa? Ada 4. Yang mustahil bagi Nabi ada berapa? Haji, ada 4. Tanya tak jawab, ya Allah. Dia ni berat mulut noh. Dia ni tak sporting. Yang mustahil bagi Nabi ada berapa? Ada 4 lah, lawan kepada yang wajib. Kena tahu tu benda wajib. Kemudian yang harus bagi Nabi, yang Nabi buat boleh, Nabi tinggal pun boleh. Bersifat apa? Makan, minum, 1. Total berapa? 50. Ngaji. Kemudian malaikat, kitab malaikah, barang-barang ataupun dia panggil alam. Alam ada 3. Alam duniawi, alam malakut, alam jabarut, jin, malaikat. Tara kita dunia pun tak habis mengaji pasal manusia ni. Manusia, sikap manusia, ciri manusia, peribadi, akhlak. Allahu Rabbi. Malaikat ada, dia punya ilmu dia berkaitan dengan maklumat tentang alam malakut, jin, malaikat, iblis tahu. Contohnya macam jin, ada alam dia. Kemudian jin itu dengan iblis semua disebutkan. Kitab apa? Bidayah, Nihayah, Sirah dan sebagainya. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kitab berkaitan dengan hikmah ni, sabar, ujian ni adalah ilmu tasawuf. Di antaranya kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Saya dengar tak? Ibnu Athaillah, saya dengar tak? Saya dengar. Siapa dia? Ibnu Athaillah, ya, siapa dia? Pengarang kitab Al-Hikam. Tu syarah hikam tu, syarah tu banyak dia punya kitab-kitab dia. Matan dia tu dia sebut hikmah, jamak dia Al-Hikam. Hikam tu adalah jamak plural kepada apa? Kepada hikmah. Hikmah tu singular. Jadi banyak dia kata daripada bab yang pertama, min alamatil i'timad. Di antara tanda-tanda orang itu bergantung, i'timad ni bergantung alal amal. Makna dia bergantung dengan amal dia, dengan perbuatan siapa ya tu? Perbuatan makhluk. Tanda-tanda dia tu ulama kata apa? Inda wujudiz zalal, ketika mana dia buat satu dosa, dia apa? Nuqsanur raja. Dia tidak berharap kepada keampunan Allah. Biar dosa dia buat tapi dia rasa nah aku ni jauh daripada Allah.
Tak payah dah lah, aku ni memang teruk dah. Ini tanda orang yang, dia panggil apa? Dia tidak berharap kepada Allah. Orang yang bergantung dengan amal dia. Dia tak nampak rahmat Allah. Apabila dia melakukan dosa, dia tidak mengharapkan keampunan. Tak boleh macam ni. Dan ketika dia melakukan amal ibadat pula, dia nampak usaha dia. Ni pun tak boleh. Sampai bila disebut dalam kitab akidah ni, dia boleh jadi syirik pula. Nampak amal dia. Nanti kuliah subuh pagi tadi ceritakan tentang ikhlas. Ikhlas, kata ulama, kena idfin, kena wujud, kena tanamkan kewujudan. Jangan biar orang nampak. Tu baru ikhlas. Tanam ni, fama nabata, maka barang yang tidak ditanam, yang tumbuh, fama nabata mimma lam yudfan, apa dia? La yatimu, tidak sempurna. Pokok tuan-tuan, kalau kita nak boleh buah comel, dia kena tanam molek. Tanam molek, lepas tu baja, lepas tu siram air, lepas tu tengok cuaca, kita tengok pula, bubuh pula baja, buang pula segala apa? Segala virus-virus, parasit. Ulat-ulat kena bagi mati. Dan bila dia tumbuh, barulah akan sempurna. Macam itulah. Amalan ni nak sempurna, dia kena simpan. Jangan tunjuk ke orang. Ni kuliah duha, pernah ambil selfie, alhamdulillah, dan kuliah duha. Buh dalam Facebook. Bukan tak boleh, tapi sekali lagi orang kata, Cik Leha rajinnya, baru tahu ke? Riak pula dia. Sebab tu awal-awal lagi saddu zara'i, tak payah bubuh. Tak lagi. Ni banyak benda. Tak ada tuan-tuan nak ngaji ni. Dalam masa beberapa minit, banyak benda boleh touch. Sebab apa Allah Ta'ala tak bagi kemenangan kepada Palestin? Kalau nak jawab dalam hadis Nabi sebut, kerana Allah Ta'ala nak melihat siapakah yang berusaha, siapakah yang berjuang, dan siapakah yang istiqamah dalam perjuangan. Antara orang yang berjuang adalah orang yang berjuang pada awalnya. Man asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Siapa yang Allah muliakan akhirnya, dia awal dia tu Allah muliakan. Siapa yang Allah muliakan hujung dia tu, dia awal tu Allah mulia. Awal tu makna dia apa? Mati dia mulia. Siapa yang mati dia mulia? Orang yang berjihad, mulia mati dia. Dia berjihad, dia mati, mulia. Dia mulia mati, akhirat dia dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bergantung kepada cara mati. Sebab itu Nabi SAW berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Penting mati. Ada nak mati molek lagu mana? Kena hidup molek. Kena hidup bagi elok. Nak mati di Mekah. Mekah langsung tak pernah nak pergi. Syed duk pergi alam manda dia. Mati kat alam manda. Pasal apa? Dia tak pergi, tak ada usaha. Ada hamba Allah. Dia kata, saya nak mati di Mekah Ustaz. Itu mutawih ni pun kata, Haji kena beli ya tiket. Dia pun beli terus. Masa tu Ramadan, 10 Ramadan terakhir. Kalut sebenarnya tiket tak ada dah. Tapi ada juga. Alhamdulillah, dia bukan macam haji lah. Maksudnya kalau nak juga boleh, tapi kena bayar lebih sikit lah. Maksudnya orang kalut 10 ni terakhir ni orang kalut lah. Orang nak dapat di Mekah ni, dia pun nak. Dia kata, ya Allah, teringin berhajat tu hajat lah. Nak pergi. Dan Alhamdulillah dia meninggal di Mekah. Sampai-sampai dia tuan-tuan di Madinah, Meninggal pula dekat Raudah. Mulia. Tapi kena datang dengan usaha. Datang dengan usaha datang kuliah tuan-tuan. Usaha lah tu, amal. Saya datang tadi tengok seorang berkehendak, Allah pilih tuan-tuan. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang nak, Allah bagi. Tanda Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, Allah bagi dia faham agama. 2 tambah 2 berapa? Tak tahulah. Enek tak tahu 2 tambah 2 apa. Tapi dia tahu agama, cukup. Allah bagi kepada dia kebaikan.
Walaupun dia PhD 20, 50 PhD tapi dia tak faham agama, maka tidak dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Itu dia panggil pilihan Allah. Yang pertama iaitulah jangan bergantung dengan amal. Itu dia. Jangan nampak makhluk. Itu yang pertama. Kalau kita nak faham qada qadar, kita nak yakin dengan ujian Allah, maka serah kepada Allah. Ikut dia. Sami'na wa ata'na. Allah suruh buat apa buat. Sahabat Nabi ni tengok, ya Rasulullah, tengok Nabi berhenti kat bawah pokok. Nabi dah wafat dah. Lepas tu dia lalu hari tu, dia duduk bawah pokok. Sahabat lain kata, pasal apa engkau duduk bawah pokok? Dia kata, dulu waktu aku berjalan dengan Rasulullah, Rasulullah duduk bawah pokok, aku duduk sebab Rasulullah duduk. Macam tu sekali. Makna dia apa yang Nabi buat, dia ikut. Dia tak banyak songeh, tak banyak tanya. Ini macam satu golongan ni, Nabi Musa alaihi salam suruh pergi cari tazbahu baqarah. Hampa pergi cari sapi betina. Tanya pula, qala innaha baqarah la ma hiya, apa itu baqarah, apa color dia, ma launuha. Tanya macam-macam. Tu Bani Israel. Tanya macam-macam. Dah tahu dah sapi betina. Cari je lah mana-mana sapi. Tanya color apa? Tu dia. Lah kali Allah Ta'ala kata color dia safra, warna kuning. Jenuh nak cari color kuning. Ada. Kalau Allah kata ada. Terpaksa beli dengan apa? Dengan emas. Setiap bulu hulai tu dijual dengan harga emas. Terpaksa kerana tanya banyak. Ataupun banyak tanya ni bagus sebenarnya, tapi banyak songeh tu. Nah, saya ni tak sihat dah. Saya ni cucu ramai lah ustaz tak ada ngaji. Takkan nak jawab gitu kot depan Allah. Senyum noh. Tapi alasan-alasan yang kita bagi ni tak valid sebenarnya di sisi Allah. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jangan bagi alasan, buat saja. Sami'na wa ata'na. Orang yang siddiqin, yang benar, ya. Ni bulan Rejab ni. Bulan Rejab ni Nabi ajar kita doa, ya Allah berkatilah banyak peristiwa, banyak ibrah pengajaran, banyak ganjaran. Antaranya peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi balik daripada turun Sidratul Muntaha, turun atas balik ke Mekah. Nabi cerita kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, apa sahaja yang Tuan cerita, saya yakin, saya percaya. Saddiqullah, benar ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Satu gelaran dia Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ajar kepada sahabat, Allahumma barik lana fi Rajabin, berkatlah bulan Rajab. Bulan Rajab ni besar fadilat dia. Bulan yang diharamkan oleh Allah, yakni dimuliakan. Diharam ni makna diharam daripada perang. Bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Sya'ban, bulan Nabi. Pasal apa bulan Nabi? Pasal Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Puasa apa? Puasa sunat lah. Bukan puasa wajib kot. Puasa wajib memang kena puasa. Puasa sunat ni. Dan bulan Ramadan, bulan umat Nabi SAW. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan linnas, bagi manusia. Yang kedua ulama kata sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Itu dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah. Himmah, usaha, kita kena ingat tuan-tuan, kita usaha, Allah yang menentukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa yang kita plan tak semestinya jadi. Allah bagi itu yang terbaik. Macam tu lah. Cadang nak susun kuliah ustaz ni, tapi lah minit ustaz lain ganti. Terima je lah. Banyak pula songeh dia. Yang penting kuliah ayat Quran. Ke ada ustaz mari karaoke? Dengarkanlah. Tak ada kan? Semua ayat Quran sama je. Penyampaiannya beza tak?
Dan yang penting sekali menyampai kita tu kepada Allah Ta'ala tu penting. Dia duk tengok siapa bagi tahu. Tengok apa yang bagi tahu. Apa Allah suruh, ikut. Pasal siapa yang suruh tu, dia akan buat. Allah Ta'ala ni suruh, tuan-tuan, dia hantar macam-macam cara. Dia hantar melalui burung, dia hantar melalui gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gajah tu nampak, berat kaki gajah tu nak melangkah masuk untuk nak memusnahkan Kaabah. Pasal apa? Pasal gajah ni dia kenal Allah. Tuan-tuan, kita baca tafsir di dalam Al-Quran, bila Allah sebut pasal binatang, binatang tu mulia. Kerana apa binatang mulia disebut Al-Quran? Kerana bila disebut binatang, semua mulia. Kerana binatang tidak ada yang hina, kerana dia tak ada dosa. Tapi bila sebut manusia, ada dua kata ulama. Yang pertama, sama ada manusia tu paling mulia ataupun paling hina. Kalau average, Allah tak cerita dalam Quran. Yang paling mulia Muhammadur Rasulullah. Yang paling mulia Allah cerita Nabi Ibrahim. Orang yang mulia juga wali Allah, Allah cerita Luqman Al-Hakim. Allah cerita juga manusia yang paling bodoh perangai dia, tabat yada abi lahabin wa tab. Waktu ngajar, waktu Nabi berdakwah, dia duduk sembang ke belakang. Nah, dia duduk cakap, dia duduk halang dakwah. Ini orang yang hina. Yang kedua, orang yang hina mengaku Tuhan. Fa ana qala ana rabbukumul a'la, tu dia. Allah cerita ada orang biasa-biasa, tak cerita. Fahamlah. Makna kalau kamu nak selamat, ikut orang yang mulia. Kalau kamu tak mau ikut yang hina, maka celakalah kamu. Nampak? Jadi dalam Al-Quran Allah sebut tentang apa? Allah sebut tentang burung. Allah sebut wa arsala alaihim tayran, burung. Allah sebut an-naml, semut. Allah sebut cerita mereka ni adalah hamba Allah. Burung ni tuan-tuan, ni isu Palestin. Burung. Cuba tuan-tuan belajar daripada burung. Burung ni tuan-tuan, waktu ketika mana Nabi Ibrahim dibakar, seekor burung kata ulama diterbangkan oleh Allah, lalu dia keluarkan air daripada tubuh dia dengan tujuan untuk dia nak usaha, walaupun dia tahu air tu tak boleh memadamkan api. Kurang-kurang kata dia, nanti hari akhirat bila aku dibangkitkan pada hari akhirat, aku boleh jawab depan Allah. Binatang pun akan dikumpulkan pada hari kiamat. Tuan-tuan tahu tak? Wa izal wuhusu husyirat. Binatang-binatang liar akan dikumpulkan. Hasyara tu maknanya kumpul. Kalau binatang dikumpulkan, apa kata ulama? Allah akan kisaskan mereka. Makna dia, kalau kucing ni dulu tokak kucing kita ni tokak balik. Kemudian dia akan jadi apa? Akan jadi tanah. Sebagian ulama kata tanah tu Allah Ta'ala akan campak ke muka siapa? Orang-orang kafir, menunjukkan hinanya mereka. Kemudian mereka akan akan dibuang ke dalam neraka. Idza ulqu fiha faujun sa'alahum khazanatuha, dilemparkan. Dan tafsir dia guna perkataan lempar. Lempar ni biasa barang apa? Barang-barang yang tak pakai. Sampah kita lempar ke kita letak lelak? Tak lelak lah sampah ni, tak ada. Lempar dia. Pasal apa? Pasal benda tu tidak ada nilai. Tapi kita beli dekat Shopee barang sampai-sampai orang lempar barang kita. TV, marah. Marah pasal benda tu bernilai bagi kita. Macam itulah gambaran dia, taswir dia apa? Allah Ta'ala campak dia orang yang dimasuk ke dalam neraka. Campak tuan-tuan, jatuh pun pecah kepala, elok balik, kena azab, pecah kepala, mati, elok balik, mati, elok balik, mati. Sambung lagi sampai bila-bila. Tu tak ada ending. Tu dia panggil darul khuldi. Sebab tu kita seronok di dunia, maka ada ending dia. Senang ada ending dia, sihat ada ending dia, hidup ada ending dia, cerdik ada ending dia.
Tapi hari akhirat Allah Ta'ala bagi kekal. Hum fiha khalidun. Jadi yang kedua itu berserah kepada Allah Ta'ala. Kerana kita tidak boleh untuk apa? Untuk kita nak menggoyak takdir. La takhriqu aswaral aqdar. Tak boleh boh. Nak koyak, nak lawan takdir. Segala usaha-usaha kita ni telah dahulu sawabikul himmah. Himmah ni usaha cita-cita, tak boleh lawan takdir Allah. Kerana takdir Allah telah mendahului. Sejak daripada Lauh Mahfuz lagi. Sejak daripada kita ni duduk di dalam alam barzakh, alam rahim sebelum tu. Di alam roh lagi Allah Ta'ala telah pun tulis sejak itu lagi. Sebelum tu lagi. Sebelum diciptakan langit dan bumi. Makhluk yang pertama Allah ciptakan iaitulah arash. Kemudian Allah jadikan langit dan bumi sab'a samawatin fi sittati ayyam, pada 6 masa. Kata ulama 6 masa tu 6 hari. Ada kata 6 masa tu 6 masa yakni di sisi Allah. Ikutlah panjang mana wallahu alam. Nabi Allah Ta'ala bila dia nak sesuatu, innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik, dalam menghadapi ujian ni yang pertama, itu kita sebut tadi tentang hikmah ya. Iaitulah tentang sabar pula. Yang pertama kena ada kesabaran lah ya, sabar. Sabar, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabar. Yang kata sabar ni apa? Disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis. Kata ulama, sabar iaitulah menahan, tahan. Tahan diri, jangan kita lepas, jangan burst. Tahan, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ada satu hari ada seorang makcik ni. Nabi SAW lalu, tiba-tiba dia jerit. Jerit nangis. Jerit. Nabi pergi dekat dia. Kenapa kakak? Dia kata, apa ada masalah ni? Masalah cerita. Dia meraung tuan-tuan. Nabi kata kepada dia, sabarlah. Wasbir, isbir. Sabar. Dia marah tuan-tuan. Nabi balik. Dia kata, sabar apa sabar? Aku dia tahan lah. Tak boleh tahan lah, kata dia. Tengok nak gitu, Nabi pun berlalu. Maka dilihatlah oleh sahabat. Sahabat kata, mu marah Nabi tu Nabi suruh mu sabar, mu marah dia balik. Oh, Nabi tu. Nabi. Dia pun pergi jumpa Nabi. Mana rumah Nabi? Pergi jumpa, nak minta maaf. Ya Rasulullah, pasal saya tak boleh tahan, saya marah pula, Nabi suruh saya sabar. Nabi kata apa kepada dia? Kakak, Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Yang kata sabar ni apa? Waktu awal tu. Kita diuji tu kena sabar. Sabar di ketika awal itulah sadmah al-ula yang dikira sebagai sabar. Jadi sabar ni menahan diri ketika sulit. Sabar. Juga melepaskan. Ini dia panggil sabar juga, kata Yusuf Al-Qardawi. Lepas. Makna lepas tu apa? Bagi kepada yang hak dia. Itu juga sabar. Jangan tahan hak orang. Kadang-kadang dia kata, saya ni sabar Ustaz. Sebab apa? Saya menahan hak orang. Tak boleh apa. Hak orang kena bagi. Sabar. Nafsu kata ambil jangan. Hak orang bagi bagi kepada dia. Jangan makan rasuah. Jangan ambil hak orang. Ini tuan-tuan. Ini kena sabar dalam menerima ataupun mengambil tanggungjawab. Ertikan menahan jiwa diri ataupun tidak galau. Bahasa Indonesia. Galau ni apa? Galau tak galau. Bukan kalau Bukan galau. Tidak risau. Tidak gulana. Tidak mengeluh. Jangan mengeluh. Cerita ke Allah. Iyyaka na'budu. Mayang tu cerita seronok. Biar buat saya tak rasa apa Ustaz. Semayang kena faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Nabi sebut Allah membalas. Allah menjawab kita punya dialog kita. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Tunggu sebentar. Kemudian sambung semula. Tamak nina. Ada kalau kita semayang sunat ni boleh lama tuan-tuan. Mayang sunat ni seronok. Bukan makna mayang wajib tak seronok, tapi mayang wajib ni kalau jadi tu imam, tengok belakang dia makmum, fiqah tu. Tambahlah semayang subuh, masuk lewat 6.20. Ya, tunggu pula nak semayang 15 minit, kat 6.40 baru nak semayang 6.35. Jangan lama sangat orang nak pergi kerja. Ambil juga tengok keadaan belakang. Itu dia panggil fiqah. Apa fiqah tu? Masalihul mursalah. Tengok maslahah. Ya, orang nak hantar nak. Jadi sampai panjang pukul 7 suku tak habis mayang ni. Balas dengan sujud sejadah. Tengok juga. Sebab tu kena belajar. Ya, tahu kaedah hukum dan sebagainya. Baik. Itu dia panggil apa? Menahan diri untuk tidak bermaksiat. Dia mudah dia takwa ni. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Apa yang Allah Ta'ala larang jangan buat. Yang bersifat suruh tegas wajib. Yang bersifat suruh tapi tak tegas, galak, dia panggil sunat. Yang bersifat larang tegas, jangan buat. La tarkanu, la taqrabu. Jangan. Sebab tu tinggal haram. Yang perkara yang makruh, yang larang tetapi tidak kuat, dia panggil makruh. Pun tinggal dapat pahala. Rupanya nak dapat pahala ni ujian Allah bagi. Kita duduk saja pun dapat pahala, sabar. Tapi sabar kena dengan apa? Kita kena isi masa kita, ulama kata. Dia jangan duduk saja. Kalau duduk saja jadi tidur. Kena kurang tidur. Kena kurang makan. Kurang cakap. 3 benda ni. Nak bagi iman kita ni haibah. Nak bagi iman kita ni mantap. Nak bagi iman kita ni kuat, strong. Nak boleh lawan musuh-musuh cabaran ni. Iaitulah syaitan, dunia. Jaga 3 benda ni antara kata ulama. 3 benda besar. Buat main. Yang pertama, kasratul kalami. Jangan banyak sangat berbual kosong. Elakkan. 2024 bukan masa untuk bercakap. Zaman sekarang ni dia panggil zaman NATO. No action, talk only. Kata orang cerah. Do you understand? No action, talk only. Bla 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 bla. Pok pek. Buat tak pun. Nyan buat. Kita buat try and error. Allah Ta'ala bagi. In tansurullah. Kamu tolong, Allah bantu. Yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Ni tak ada usaha nak mari, tak ada usaha nak belajar. Banyak kena belajar. Bab apa? Bacaan. Saya nak cek seorang-seorang bacaan Fatihah, betul ke tidak? Siratal ladzi, zal kena keluar sikit. An'am, bukan an'am. Alamin. Ada dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alam tak kena. Alam tu handphone. Alam, sekalian alam. Alam tu makna dia sakit. Mustahil Allah bersifat dengan sifat yang sakit. Allahu Rabbi. Banyak benda. Masa tak ada tuan-tuan. Kita yang dah ada sedikit kemudahan, dah pencen. Ibu ayah yang sudah pun establish dah, kita panggil cukup lah. Nak makan sehari 3 pinggan, 2 pinggan je. Tak payah dah nak pulun-pulun. Projek sana sini kan. Macam nak makan sehari 100 pinggan. Cari duit tu. Cari pula ni. Nak masuk ke kubur ni. Apa yang kita nak bawa di hadapan Allah. Man rabbuka. Nak jawab tu apa? Amal kita. Wa man nabiyuka. Nak jawab tu apa? Sunnah. Yang kita ikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita tak amalkan sunnah, macam mana iman kita nak jawab Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu banyak benda. Banyak tuan-tuan. Susun jadual molek-molek. Tuan-tuan ibu-ibu dah teruskan istiqamah. Kerana istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 kelebihan. Bruce Lee, kena tak Bruce Lee? Bukan Bruce Gigi, Bruce Lee. Dulu dia duduk taekwondo ke apa benda lah. Dia kata, aku tak takut orang yang buat belajar 1000 jurus. Tapi 1 kali ya.
Aku risau kena lawan dengan orang yang belajar satu dia jurus tapi 1000 kali. Dia buat benda tu sampai dia master. Dia buat, dia amal, dia pegang Islam sungguh-sungguh sampai dia mati. Tu orang ni hebat. Dia kena istiqamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iblis dia cukup tak suka. Apa dia? Orang yang mati dalam keadaan Islam. Cukup dia tak suka. Kurang dah seorang kawan dia. Kan? Pakat semua beriman, dia kata siapa nak tolong aku? Siapa nak teman aku pada hari akhirat esok? Teman dalam neraka. Bahkan bila orang yang masuk neraka tu nanti pun dia menyalahkan ketua dia. Dan iblis kata apa? Ana bari, aku berlepas ya Allah daripada orang ni, biar dia kena, aku tak nak ambil kisah. Nanti orang tu akan kata ni dia punca ni, iblis ni, syaitan ni. Syaitan akan kata aku tak tahu. I don't know, I don't care. Gitu. So maksudnya berakhirnya iaitu kembali kepada diri kita juga. Berbalik kita ni kena jaga diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama hadis tentang sabar ni ulama kata manfaat sabar, tidaklah seseorang muslim mendapat kelelahan. Pasal apa orang Palestin ni hari ni Allah Taala uji? Pasal Allah sayang, Allah uji. Allah nak bagi pahala. Nabi kata kalau orang tu dia tak dapat naik dengan amal dia akan naik dengan ujian dia. Dan tu orang yang Allah Taala nak bagi syurga, Allah Ta'ala nak bagi baik, kematian yang baik, Allah akan sakitkan dia. Nabi pun sakit, tuan-tuan. 1000 pedang lebih. Asyad min darbatin bisayf. Lebih sakit daripada 1000 pedang Nabi tu. Tak ada dosa yang hati dia dibasuh dengan air zam-zam tu. Dibasuh tu hati Nabi ni 2 kali. Yang pertama ketika kanak-kanak, yang kedua ketika telah pun meningkat dewasa menjadi Nabi. Ketiga peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebab tu Nabi ni Allah jaga dia. Hati dia Allah jaga. Mata dia Allah jaga. Allah bagi sedih. Lanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Bagi sakit, bagi takut. Bagi takut. Rasa takut dengan Allah, rasa sedih atas dosa. Kadang Allah bagi dosa ni nak suruh kita belajar supaya kita jangan ingat kita bagus. Kata tu dia bagi dosa bukan suruh kita buat dak, tapi dia bagi kita buat benda tu supaya kita bertaubat kepada dia. Siapa nampak baik dia? Pasal Allah Taala tutup keaiban. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Satu hari datang sahabat menangis di hadapan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar waktu tu lalu nak pergi pasar. Tengok ada orang nangis. Kawan tu nangis. Dia tengok kawan tu nangis, Sayyidina Umar pun nangis, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kita kalau tengok orang nangis sampai kita boleh nangis, tu kira nangis sungguh orang tu. Sayyidina Umar, dia payah nak nangis waktu siang. Tapi dia tengok kawan tu nangis, dia menangis. Lepas tu dia bagi salam, ketuk pintu rumah Nabi. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa? Kamu kenapa ni tiba-tiba menangis ni? Umar, ya Rasulullah. Bakat aini, li bakat ainahu. Kerana ni ada orang. Ada orang ke? Nabi kata, ada. Dia menangis. Pagi dia masuk. Lepas tu dia pun masuk, dia tunduk. Apa kamu menangis ni? Sehingga kan Umar menangis. Nabi tanya. Nabi bergurau, pasal apa? Dia kata, ya Rasulullah, dosa aku ya Rasulullah. Bagi tahulah apa dosa yang kamu buat. Ada ayat Quran yang membantu untuk melembutkan, untuk menyelesaikan masalah kamu ni. Dosa aku ni ya Rasulullah. Dia tak bagi tahu. Lepas tu Sayyidina Umar pun keluar. Ni antara dia dengan Rasulullah. Dia segan nak beritahu. Lah ni Umar tak ada dah. Bagi tahu apa yang kamu buat. Dia kata saya dosa. Lah, cakap.
Dia kata, ya Rasulullah begini. Nabi kata, kamu bunuh orang ke? Tak. Habis tu kamu syirik ke? Kamu murtad ke? Tak. Kamu berzina ke? Tak. Habis tu dia kata begini, ya Rasulullah, satu malam tu saya buka kubur. Ada orang mati siang, gadis daripada Bani apa? Comel lah, tuan-tuan. Kan? Dia tengok, dia kata waktu malam ni aku nak korek dia punya kubur. Korek kubur kawan ni, tuan-tuan, perempuan yang dah mati ni, dia ambil kain kapan. Dia buka kain kapan, dia ambil. Dan dia peluk, dia buat benda yang tak senonoh. Dan bila dia balik ke rumah, disebut dalam riwayat hadis ni, sehingga kan menghantui dalam mimpi dia tu, perempuan tu datang. Kamu telah menjunukkan aku. Makna kamu telah buat dosa. Kamu tak malukah aku ni bertelanjang di hadapan Allah? Menghantui dia. Dia menangis sampai dia jumpa Nabi SAW. Dia cerita kepada Nabi. Nabi tergamam, tuan-tuan. Ni tak pernah orang dibuat orang lagi ni. Apa dosa yang kamu buat ni? Nabi pun dengan muka merah, Nabi kata, kamu balik. Nabi marah sungguh, pasal pelik sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak orang buat macam tu? Korek kubur, lepas tu duk pergi peluk mayat, lepas tu duk buat macam-macam. Oh, pelik sungguh ni. Nabi pun suruh dia balik. Macam Nabi macam marah sungguh lah. Sebab pelik. Dia punya perbuatan ni rare, tuan-tuan. Dia pun balik-balik, dia kata, Sudahlah aku ni buat dosa. Nabi pula marah ke aku. Malaikat turun, tuan-tuan. Jibril turun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah sampaikan salam. Yusallim alaik. Dia macam tu. Kalau Jibril ni jumpa Nabi, dia akan habaq Allah sampaikan salam dulu. Allah muliakan Nabi. Kita pun kena selawat dan salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salam tu, Islam tu makna sejahtera. Gini ya Muhammad, ya Rasulullah. Allah sampaikan berita. Tanya kepada kamu. Ya Muhammad, adakah kamu yang menghidupkan manusia? Tidak. Nabi kata. Yang kedua, soalan yang kedua, Jibril boleh tanya Nabi. Yang kedua, adakah kamu yang memberikan rezeki kepada manusia, umat kamu? Tidak. Ya Jibril. Soalan apa ni? Lebih kurang macam tu lah. Ya Muhammad, ada lagi soalan. Adakah kamu yang mengampunkan dosa umat kamu? Tidak. Allah Ta'ala. Bahkan Allah balillah. Tadi ada seorang hamba Allah datang. Kenapa kamu halau dia? Bukan makna salah Nabi tak, tetapi Allah Ta'ala, kata Jibril, Allah telah mengampunkan dosa dia. Dia telah menjadi orang yang baik dan Allah ampunkan dosa dan tidak ada dosa. Rupanya, tuan-tuan, Allah ni maha pengampun. Bukan rupanya, maksud dia kita ni kena rasa macam tu. Allah bagi kepada kita ujian untuk belajar. Allah bagi kepada kita susah untuk kita ingat dia. Sebab tu di akhir ayat Allah sebut, lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', bagi lapar. Sian orang Palestin. Tuan-tuan tahu tak orang Filistin, dia tak panggil Palestin, Filistin. Orang Filistin ni orang yang berbahagia. Sebab tu tuan-tuan, dia orang tak kisah mati. Kita dia kisah pasal dia orang mati. Dia orang ni suka. Dia orang seronok, senyum, tuan-tuan. Pasal apa? Dia orang dekat dengan Allah. Kerana mereka berhadapan dengan musuh yang nyata. Kita patutnya kena rasa kesian kat kita ni. Pasal apa? Kita berhadapan dengan musuh yang tidak nyata. Dan kita tak menang, duk kalah hak emah. Masjid tak pergi, hiburan banyak, lara. Kita ni, kesian kat kita. Kita kesian kat dia mah. Tapi sebenarnya, kita kena kesian dekat diri kita juga. Tuan-tuan, bukan setakat nak angkat perang lawan musuh. Nak boykot pun tak boleh dah. Tak mampulah beratur Starbucks. Beratur, tuan-tuan. Beratur balik. Tak payah sembang lah pasal syurga. Kita nak boykot, tak nak makan tu pun, kita tak mampu. Berperang dengan makan. Orang berperang dengan darah, tuan-tuan. Beza jauh. Different.
Itu dah tuan-tuan. Dia pasal Palestin ni tuan-tuan sebenarnya. Orang yang duduk Palestin ni orang yang berani belaka. Tuan-tuan kalau pergi Palestin, ada pernah kita bawa jemaah sampai dekat border. Dia nama Jordan, sebelah dia Palestin. Masa masuk border tu, ustaz kita boleh masuk ke dia ustaz? Israel ni Yahudi, dia kata Yahudi kan. InsyaAllah. Kami tak berani ustaz. Habis tu dah bayar dah. Dah bayar dah, buat je lah, masuk je lah. Tapi boleh ke? Boleh ke? Bila masuk tu tuan-tuan, dia berani duduk depan polis Israel tu duduk, polis Yahudi tu duduk. Yahudi tak takut pasal dia jadi berani. Kita pula yang takut. Tengok dia berani sangat. Allah Ta'ala bagi sifat berani kepada orang Palestin. 3 tempat ni, sampai di Mekah kita akan jadi mudah untuk menangis. Ini fakta. Kerah mana hati bila dia tengok Kaabah, dia akan rasa jadi menangis. Yang ketiga, Masjid Nabawi, tuan-tuan. Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni, kalau kita pergi, kita sampai di Masjid Nabawi, Raudah, dia akan rasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perasaan yang Allah Taala uji, Allah bagi kepada orang-orang. Dia pergi, banyak kali pergi, menangis banyak kali. Pergi Mekah. Allah Ta'ala bagi, Allah kata apa? Orang yang diuji itu adalah orang yang beruntung. Wabashiris sabirin, berita gembira bagi orang yang bersabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, simpulan yang kita boleh ambil daripada tajuk tentang hikmah qada dan qadar Allah Ta'ala kepada kita, kepada hamba-hamba dia, iaitulah yang pertama, Allah Ta'ala nak menguji sejauh mana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala nak menguji, kata Nabi, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Kita dengan manusia ni macam mana? Bila diuji, kita bersatu ke berpecah? Akhir zaman ni tuan-tuan, Nabi kata kita akan melihat perselisihan yang begitu banyak sekali. Selisih, khilaf yang begitu banyak. Kembalilah, kata Nabi, kepada sunnah. Apa yang ditunjuk, apa yang telah pun diajarkan oleh agama Islam. Kembalilah kamu tengok macam mana orang-orang yang berjaya, kalangan para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in yang telah berjaya, dan jauhilah perkara-perkara yang sia-sia. Ini tiga pengajaran yang dapat kita ambil daripada tajuk bersabar, hikmah di sebalik ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Kita serahkan kepada pengurusi majlis. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Moga kita bertemu lagi tuan-tuan. Maaf salah silap, tergurau, terkasa, bergurau dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.